Assalamualaikum dan juga salam sejahtera, salam Aidilfitri saya ucapkan kepada seluruh yang menonton Astro Awani waktu ini. Ini waktunya untuk Lebaran Awani. Suasana yang cukup berbeza, yang cukup tidak sama seperti yang kita sambut seperti tahun-tahun sebelum ini. Jadi saya tak berseorangan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Saya akan bersama Ehsan sepanjang program Lebaran Awani pada malam ini. Banyak kandungan yang sudah kami sediakan dan juga rakan-rakan pengacara dan juga wartawan kita yang akan ditampilkan sepanjang program pada malam ini, Ehsan. Kita bersiaran bukan malam ni saja. Esok pun kita ada. Tapi dia punya segmen dan juga tetamu tu mungkin berbeza daripada malam ni. Apa beza raya tahun ni, Ehsan? Ui, banyak beza dia. Yang pertama, saya tak balik raya tahun ni. Ya, bukan Ehsan seorang. Saya satu Malaysia tak balik raya tahun ni kecuali keluarga dalam satu negeri yang sama ataupun daerah yang sama. Dan paling berbeza tahun 2020 ini, raya kita adalah raya di dalam pandemik COVID-19. Ada situasi kita berada dalam PKP bersyarat, kita ada penjarakan sosial, dan suasana kita tidak boleh bersolat jemaah, tidak boleh berterawih, dan esok kita tidak boleh bersolat Idul Fitri di masjid seperti biasa. Betul. Kalau Haji nak datang rumah saya untuk beraya, silakan. Tapi kena tangkap lah lepas tu. Kena beritahu lah berapa ramai dalam rumah tu siap kan? Betul. Sebab apa? Kita ada SOP untuk pergi beraya, kurang daripada 20 orang dalam keluarga yang ada sahaja. Penjarakan itu perlu dilaksanakan. Kita perlu ikut SOP apa yang ditetapkan oleh kerajaan dan juga pihak berkuasa. Ini bukan apa Haji, untuk kita elakkan dan juga kita kekang penularan COVID-19. Tapi saya ada hikmah juga apabila kita memasuki pandemik COVID-19 ini dalam era PKP ini. Kerana kita lebih orang kata menghargai momen saat-saat kita bersama dengan keluarga, dengan hari raya sebelum ini. Kalau orang tu dah 40 tahun, 39 tahun dapat beraya dengan keluarga, tapi tahun ini tidak dapat balik ke kampung. Dan kita akan menghargai ahli keluarga besar kita apabila kita tidak dapat bersama dengan mereka pada tahun ini. Ini hikmah paling besar. Hikmahnya adalah sabar. Tapi maksudnya kita tidak boleh mengurangkan kemeriahan raya juga, Ehsan, tahun ni. Ya. Sebab tu saya nak tanya Haji, banyak-banyak lagu-lagu raya lah kan. Tolak Siti Nurhaliza, sebab Siti Nurhaliza sangat popular lagu-lagunya. Siapa yang Haji idolakan dan lagu yang masih tinggal-ngiang dekat Haji? Kebetulan pula saya pakai baju yang sama dengan tajuk lagu ni. Okey. Sepasang kurung biru. Tapi dia bukan kurung kan. Tapi orang belah negeri tertentu panggil baju Melayu baju kurung juga kan. Color samalah. Ya, baju biru. Sepasang kurung biru, nyanyian Khairil Johari Johar. Kenal tak siapa penyanyi itu? Saya pernah dengar tapi bukan zaman saya lah. Saya berusia betul lah. Itulah. Ini umur milenial. Tapi Haji nampak kecil daripada saya. Alhamdulillah, runcing sikit lah. Kan bulan puasa. Betul. Sebab banyak kenangan, banyak cerita raya. Kita tak nak dalam suasana PKPB ini kita tidak menyambutnya dengan kena meriah. Kena meriah. Tapi dalam keadaan yang cukup berbeza. Betul. Macam-macam cara kita boleh ke laman sosial kita, kita melalui Zoom, whatever lah platform yang sudah ada dalam talian, boleh kita terus menghubungi rakan-rakan dan juga keluarga besar kita di mana sahaja mereka berada. Ya, sempena Lebaran Awani ini pastinya kita mahukan pandangan agama bagaimana kita meraihkan Idul Fitri, hari kemenangan selepas kita sebulan berpuasa. Tetapi tahun ini 2020 situasinya semua sekali berubah di era PKP ini. Pastinya tetamu yang kita akan undang sebentar saja lagi, Ehsan ya. Seorang yang begitu dihormati, tokohnya begitu cenderung merendah diri dan sebagainya. Yang berhormat Datuk Seri Zulkifli Al-Bagri. Banyak persamaan dengan saya ni, Datuk Seri ni. saya cari juga persamaan saya dengan Datuk Seri. Jadi terus Ehsan, kita bersama Datuk Seri. Okey, Assalamualaikum Datuk Seri. Terima kasih kerana bersama-sama dengan Astro Awani. Datuk Seri, apa signifikan Idul Fitri 2020 dengan situasi kita dalam PKP bersyarat ini, dan dalam masa yang sama kita perlu meraihkan kerana hari ini merupakan hari kemenangan untuk umat Islam kerana selesai kita beribadah sepanjang Ramadan 2020 ini. Okey. Saya ulang bahawa Hari Raya Aidilfitri ini, yang pertama, kita setidak-tidaknya merasa gembira kerana kita lulus ujian Mukhayyam Tarbawi Ramadan. Kita telah selesai ibadat puasa, kita telah selesai bayar zakat, kita telah selesai sembahyang-sembahyang walaupun hukumnya sunat seperti tarawih.
maka ini memberi banyak kelebihan kepada kita. Justru apabila kita boleh lakukan perkara tersebut, maka sebenarnya kita telah merasakan rasaan Hari Raya Aidilfitri. Tambahan pula apabila kita gemakan takbir pada malam Hari Raya. Zayyinu a'yadakum bitakbir, hiasilah hari raya kamu dengan bertakbir. Justru mungkin kerana wujudnya PKPB ini yang tidak memungkinkan kita ke masjid secara lebih biasa atau ke surau, ke taman kita, tapi kita boleh bina gelanggang baru di rumah kita dengan keluarga kita, anak isteri kita, kita takbir insya-Allah. Dan kita boleh rasakan kegembiraan. Sekarang ni saya tengok bila kita ada Skype, kita telah ada video conference, kita boleh ada macam-macam media massa moden ini menunjukkan kepada kita mungkin cara norma baru kita merayakan hari raya dalam situasi seperti ini. Mungkin kita perlu patuh dengan kepatuhan yang tinggi kepada apa yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Jadi Datuk Seri, kita tahu dalam suasana dan juga keadaan seperti ini, kita sebagai rakyat Malaysia, umat Islam pastinya terkesan dengan pelbagai keadaan dan juga pelbagai normal baharu yang kita depani. Dalam situasi dan juga keadaan ini, Datuk Seri, bagaimana untuk kita menghayati, memahami dan juga dapat dalam masa yang sama mengimarahkan apa maksud dan juga istilah Aidilfitri itu dalam lubuk hati kita, Datuk Seri? Saya syorkan dengan perkembangan media massa moden ini, kita boleh call keluarga kita, terutama ibu ayah yang masih hidup lagi, keluarga yang terdekat, abang, kakak, adik, begitu juga saudara mara, sahabat handai. Kita boleh hidupkan budaya bertanya khabar, mengucap antara satu sama lain. Begitu juga kita semua sekarang alhamdulillah memahami. Dan kita tengok apabila merentasi negeri dalam keadaan begitu mudah dilakukan, mungkin kesannya cukup besar. Oleh kerana itulah sewajarnya kita mesti meraihkan, kita mesti mengambil sebuah kecanaan yang sungguh-sungguh supaya apa yang kita lakukan itu kita patuhi peraturan yang telah ditetapkan. Tapi nak zahirkan raya dengan gembira, pertama sekali kita hendaklah macam biasa pada hari raya biasa. Yang pertama kita bangun awal, kita sembahyang tahajud atau sembahyang apa, sunat-sunat yang lain. Kemudian kita jangan lupa untuk sama-sama seperti pakai baju baru, baju cantik. Kemudian kita sembahyang, kita takbir banyak-banyak. Malam raya lagi kita gemakan takbir sampailah pagi raya. Kemudian kita cuba letakkan, kalau di rumah kita tu ada 8 orang, 7 orang, mana kita timekan pukul 8 pagi ke 8 suku, 8.30, masing-masing duduk dulu sekejap, takbir beramai-ramai. Selepas takbir beramai-ramai itu sembahyanglah raya, kemudian bermaaf-maafan mungkin dengan cara isyarat signal semata-mata. Kemudian boleh jamu selera sedikit sebanyak. Dan kalau tetamu terdekat ataupun jiran terdekat, jangan melebihi daripada 20 orang. Itu yang sepatutnya kita boleh buat. Dan kita juga mungkin dengan cara seperti ini, kita pun boleh juga nak sedekah kepada yang memerlukan. Dan tak semestinya kita bertandang ke rumah, tapi boleh jadi dengan menghantar kepada mereka sedikit bantuan, juadah hari raya, lemang, ketupat dan seumpamanya, itu pun adalah baik untuk kita lakukan, tapi penuh dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan itu. Ya, kita sudah melihat bagaimana keprihatinan masyarakat Malaysia sepanjang PKP COVID-19 ini, di mana Datuk Seri sendiri membawa elemen musaadah
iaitu turun ke padang mencari mereka-mereka yang terkesan, terutamanya yang kekurangan dari sudut pendapatan, kehilangan pekerjaan ataupun terputus bekalan makanan. Tetapi kita tidak tahu bilakah tamatnya COVID-19. Pastinya dengan Idul Fitri ini, dengan semangat Ramadan yang kita jiwai sepanjang sebulan dan juga situasi COVID-19 ini, bagaimana kita terus dapat memberi lebih kepada mereka-mereka yang amat memerlukan. Mungkin sebulan akan datang, 2 bulan akan datang, mungkin lebih dari itu, Datuk Seri. Yang pertama sekali, kalau jarak jauh mungkin melalui buku bank, melalui pesanan-pesanan yang kita boleh transfer duit, mungkin RM5, RM10 atau seumpamanya. Atau kalau kita berada di negeri lain, bapa atau ibu kita berada di negeri lain, kita boleh juga bayar kepada mereka, beri kepada mereka, tapi dalam bentuk yang berlainan. Kita boleh buat sebenarnya, tak jadi masalah, insya-Allah. Yang kedua, mungkin dengan cara kita cakaplah sebagai contoh kepada keluarga, ketua keluarga, abang kita, adik kita, suruh dahulukan duit dia dulu untuk anak-anak dia, kita akan bayar kemudian untuk mereka, sebab dia tak akan terasa sangat, sebab itu pun duit akan kembali kepada anak-anak dia. Kita boleh lakukan beberapa cara-cara yang lain, dan bagi saya yang paling penting kita cuba menggambarkan ingatan kita dan kasih sayang kita serta keharmonian ukhuwah kita antara kita sesama kita. Kalau kita boleh pasak dalam masyarakat seperti itu, maka sudah barang tentu perasaan, kasih sayang, kegembiraan pada hari raya tetap kita dapat olah mengikut new normal ataupun norma baru dalam menyambut hari raya Aidilfitri, insya-Allah. Cuma saya harap biarlah gembira lebih banyak daripada tangisan. Jangan kalau kita banyak sangat duk sedih, kita tidak dapat nak menzahirkan rasa gembira pada hari raya ni. Dalam suasana dan juga keadaan ini, tadi Haji dah sebut ada persamaan Liverpool tu. Ya. Tapi dalam Datuk tempoh Seri ni peminat tegar ni. Jersey dia lebih banyak koleksi daripada jersey saya. Ya. Jadi satu je kan. Okey, ini Datuk Seri. Kita nak tahulah secara personalnya, Datuk Seri, kita tahu Datuk Seri sebagai menteri, sebagai mufti sebelum ini, tapi kalau Aidilfitri ini apa perkara yang selalu Datuk Seri ingat, contohnya seperti makanan ataupun juadah yang biasalah Datuk Seri mesti ada, wajib ada dekat atas meja tu Datuk Seri. Apa-apa yang berat dulu kita makan sikit supaya nak mengalas perut. Ada pun yang lain, kuih-kuih itu saya tidak kisah sangat mana-mana kuih, bolehlah apa-apa pun, tapi yang kita telio seperti itulah. Dan kita kalau kita tengok kuih dalam balang tu, kita tidak rasa berminat sangat sebab terlalu banyak macam tu. Jadi kita akan suka tengok perkara-perkara yang pelik-pelik. Kalau di rumah orang tu ada umpamanya ikan bakar ke, yang tu kita makan, suka. Ataupun kita tengok ada masakan-masakan istimewa yang pelik-pelik, yang sedap-sedap, yang itu memanglah kita akan rasa telio dan kita akan rasa seronok untuk sama-sama menjamah dan makannya. Datuk Seri orang Terengganu, pastinya masyarakat Terengganu juga seperti juga masyarakat Melayu Islam di seluruh negara begitu kuat mengamalkan silaturahmi, iaitu mengunjung sepanjang bulan Idul Fitri ini. Tetapi kali ini kita tidak dapat berkunjung. Kalau ada pun begitu terhad jumlah yang dibenarkan. Kalau boleh pun tidak perlu ada kunjung-mengunjung, kerana lebih baik tinggal di rumah bersama ahli keluarga, kerana lebih selamat. Jadi apa yang boleh kita lakukan untuk terus kita menimbulkan mahabbah kita, kasih sayang kita di kalangan ahli keluarga, sahabat andai dan juga saudara mara, juga jiran tetangga? Ya. Mungkin kita boleh kita buat satu rakaman untuk kita. Selepas daripada rakaman tu, kita kopikan rakaman tersebut. Lepas tu kita WhatsApp, kita forward kepada sahabat-sahabat kita sebagai tanda ingatan kita kepada sahabat-sahabat kita. Dan Alhamdulillah saya tengok dalam media massa, kreativiti daripada rakan-rakan sahabat ni pelbagai sekarang ni. Jadi itu pun boleh kita jelmakan. Sebagai contohlah, kalau dulu kad raya merupakan satu hal yang utama. Tapi bila masuk ledakan media massa baru, dia telah mengganti sebahagian besar.
Kemudian mungkin zaman sekarang pula oleh kerana tak boleh nak beraya dengan cara ala biasa, maka di situlah sebagai pengganti diri kita boleh kemukakan kepada rakan taulan, sahabat handai, jiran tetangga, terutamanya kaum keluarga kita. InsyaAllah itu pun akan lagi memeriahkan dan mungkin menambahkan lagi kemesraan. Dan Datuk Seri, sekali penghayatan Ramadan itu kita bawanya selama tempoh sebulan kita berpuasa. Tapi dalam tempoh setahun itu kita bukan hanya ada bulan Ramadan, tapi ada bulan-bulan lain juga. Bagaimana untuk kita konsisten apa yang kita lakukan dalam bulan yang mulia ini dapat juga kita lakukan di bulan-bulan yang lain supaya keadaan suasananya itu dan juga apa yang kita lakukan itu sama, bukan sahaja dalam bulan-bulan yang kita lalui pada bulan Ramadan ini. Okey, dalam hal ini para ulama bila habis sahaja Ramadan, dia akan memesan kepada anak buah dia, murid-murid dia, orang ramai, kun rabbaniyya wala takun ramadaniyya. Jadilah kamu hamba Allah yang rabbani, bukan hamba Ramadan. Jadi daripada situ maknanya kelangsungan ibadat perlu diteruskan tanpa hanya menumpukan pada bulan Ramadan semata-mata, tapi kita langsungkan dari setahun ke setahun, dari sehari ke sehari, dari masa ke semasa. Bahkan kita mengambil semangat Ramadan itu sebagai inspirasi dan sebagai motivasi untuk kita melonjakkan semangat kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sekalipun pada hari raya, insya-Allah. Datuk Seri, ada lagu raya yang sentiasa bermain di minda Datuk Seri ketika bulan Ramadan nak memasuki hari raya yang mungkin boleh kita kongsikan bersama, Datuk Seri? Kita suka lagu-lagu lama. Lagu-lagu lama. Jadi lagu-lagu lama tu mungkin nostalgia, sentimental tu dia lebih sikit. Zaman-zaman P. Ramlee, zaman-zaman Sudirman, zaman-zaman yang itulah mereka ni mungkin dia menyanyi daripada lubuk hati dengan penuh keikhlasan kot, menyebabkan terpahat dalam banyak sanubari manusia. Yang itu yang dapat saya sampaikan, dan akhir sekali saya nak ambil kesempatan pada hari yang mulia ini, pada waktu yang baik ini, saya nak lafazkan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua kaum muslimin, dan saya katakan semoga Allah terima ibadat kita semua sepanjang Ramadan, ibadat yang wajib dan sunat, dan Allah jadikan kita dengan ganjaran meraih dan memperolehi ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa kullu am wa antum bi khair minal aidin wal faizin, taqabbalallah minna wa minkum. Dan saya katakan jagalah SOP perayaan, mudah-mudahan kita menang untuk menamatkan rantaian COVID-19, insya-Allah. Menarik sekali lagu yang diminati Datuk Seri. Tak sangka kan lagu tu ya? Dah sampai Datuk Seri tak nyanyi. Okay. Kalau nyanyi kena buat album, single. Baik, terima kasih kepada Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri atas perkongsian itu tadi, Haji. Terima kasih. Dan semoga ia memberi manfaat bukan saja untuk kita, tetapi kepada keseluruhan lah yang menonton Astro Awani. Banyak sekali orang kata pun perkongsian, dan kita bersama Kamarul Barin Harun Ya, dan kita nak juga kesana Fida kesini. berkongsi lagi malam ini kan. Kan dah bersiap sejak awal pagi tadi. Yang awal pagi tu siapa, Haji? Adalah. Tengoklah penampilannya. Di situ kita boleh agak dah. Kita sebut rahsia lah. Rahsia lah, rahsia. Okey, silakan Kamarul Barin dan juga Fida Hafidah Samad di Bukit Kewangan. Assalamualaikum, apa khabar Wulan? Alhamdulillah, keadaan diri baik. Saya pun baik. Saya sini Kamarul, bersama saya rakan saya Fida. Apa kabar Wulan? Alhamdulillah baik. Apa kabar Khadijah? Baik sekali, terima kasih kerana sudi bersiaran bersama kami berdua dalam Lebaran Awani hari ini. Wulan adalah ikon di dalam talian, bukan saja di Malaysia tapi tentunya juga di Indonesia untuk serumpun ini. Kerana walaupun cantik, hebat, jelita, tapi cantik juga di dalam, banyak membantu mereka yang berada di bawah garis kemiskinan pada kali ini, di mana ini bukan Ramadan biasa, Ramadan yang menghadapi COVID atau Corona. Betul. Jadi bagaimana kali ini begitu menyentuh hati Wulan, kerana bila membaca titipan Wulan di social media, di media sosial, begitu dekat terasa emosinya.
Sebenarnya ini panggilan hati saja, karena Ulan melihat ada tenaga kerja Indonesia yang terkena dampak dari virus COVID-19. Dia terpaksa harus makan tikus, dan karena itu Ulan sharing di Instagram Ulan, di sosial media, karena Ulan ingin membantu dia secara personal. Dan sejak itulah kenapa Ulan mulai sekarang fokus di Everything is Love for Others. Ini nama organisasi yang Ulan bentuk bersama teman-teman di Malaysia untuk membantu tidak hanya tenaga kerja Indonesia, tapi juga semua saudara-saudara kita yang membutuhkan. Dan memang kita telah, dalam 1 bulan ini, kita sudah membantu lebih dari 3.000 saudara-saudara kita di Indonesia dan Malaysia. Okey. Wulan, saya tertarik dengan petikan Wulan yang berbunyi seperti ini. Bagiku, memberi dengan hati tidak melihat siapa mereka, dari mana mereka berasal. Bagiku, memberi dengan hati kerana aku memahami bahawa hanya mati pilihan akhir mereka. Kalau tiada yang peduli, inilah everything is love. Jadi apa mesej yang cuba Wulan sampaikan di belakang falsafah ini begitu mendalam? Itu sebenarnya Ulan tulis setelah Ulan setelah bertemu dengan para saudara-saudara kita yang memang sangat-sangat sulit sekali hidupnya. Dan Ulan banyak sekali mendapat pelajaran bahwa kalau bukan kita yang peduli, siapa lagi yang peduli gitu. Karena memang mereka tidak punya pilihan. Mereka memang tidak ada sesuatu untuk dimakan, memang tidak ada pekerjaan. Jadi menurut Ulan kita perlu membantu mereka dengan hati gitu. Jadi makanya Ulan keluar kutipan itu. Karena Ulan percaya kalau hati kita peduli, insya Allah banyak lagi orang yang bisa kita bantu. Membantu itu tidak hanya dengan ringgit atau dengan rupiah, tapi dengan support, dukungan, doa, itu juga membantu. Gitu. Bukan mudah ya Wulan untuk berdepan dengan mereka yang berada di garisan kemiskinan ini. Tentunya hati itu tersentuh. Jadi Wulan bersama 4 rakan wanita yang lain ketika turun padang untuk menghulurkan bantuan dan menyantunkan kasih sayang dengan mereka ini. Apa cabaran yang besar buat Wulan dan rakan-rakan dalam melaksanakan Everything is Love? Sebenarnya setiap lokasi kita pergi ke sana untuk menghantarkan donasi, setiap lokasi itu memberikan pelajaran yang sangat dalam untuk kita. Dan yang paling membuat saya sangat terpukul adalah ketika kita membantu salah satu tenaga kerja yang akhirnya meninggal dunia di rumah sakit 4 hari yang lalu. Dan itu membuat saya dan teman-teman di Everything is Love for Others untuk tetap semangat melanjutkan perjuangan ini, karena begitu banyak orang yang perlu membutuhkan bantuan. Dan kalau bukan kita yang membantu, dan kalau bukan kita tidak membawa message ini biar lebih banyak lagi orang tahu, siapa yang akan membantu mereka, siapa yang akan peduli. Dan makanya saya menggunakan platform saya, sosial media saya, untuk bisa mengajak lagi lebih banyak orang untuk lebih peduli. Gitu. Makanya saya mengajak teman-teman di Instagram juga, kalau Pak bisa pun menyumbang dana apa, tapi tolong informasikan ke kita siapa saja yang butuh bantuan kita, insya Allah kita akan cepat membantu. Kita tidak peduli dari mana mereka berasal, warna kulitnya apa, tapi kita peduli kalau memang mereka manusia, mereka butuh bantuan, insya Allah kita akan bantu. Wulan, saya cuma mau ambil sisi yang mungkin sudah berbulan kita di dalam lockdown ataupun pergerakan terhad ini, kawalan pergerakan. Ramai yang duduk di rumah kadang-kadang merasakan bahawa dunia mereka sempit. Tetapi jika saya baca ulasan Wulan di media sosial dalam Temu Ramah, Wulan mengatakan bahawa saudara Nick Ibrahim yang saya kagumi itu hebat sekali membantu menguruskan putera, kerana di media sosial kita ada yang pergi ke pasar tidak tahu apa karatnya, apa sawinya, tetapi cara Wulan gambarkan, Wulan boleh lakukan banyak kerja-kerja kebajikan kerana suami dan yang bapa di rumah itu begitu banyak sekali membantu. Ya, betul sekali.
saya sebenarnya tidak bisa melakukan ini semua kalau suami saya tidak mensupport saya, karena memang is very hands on guy, dan dia sangat support apa yang saya lakukan. Dan alhamdulillah karena lockdown ini dia terpaksa work from home, bekerja dari rumah kan. Jadi dia bisa juga menjaga sekalian anak saya. Jadi makanya saya bisa pergi ke lokasi, bertemu dengan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saya bisa datang ke hospital. Itu semua karena suami saya yang membantu saya untuk menjaga anak gitu. Nanti kalau sudah habis perintah kawalan pergerakan atau lockdown, bagaimana nanti? Rindu nanti Wulan? Itulah, tak tahu lah macam mana kalau lah udah balik lagi ke normal, harus mulai lagi segala sesuatu dari awal, the new habit. Wulan, kita boleh berjenaka ya, tapi Wulan antara di rumpun ini Asia Tenggara yang keluarga berada di seberang Selat Melaka itu, dan tentunya juga jauh lagi di pulau-pulau besar lain di Indonesia dan juga di Malaysia. Jadi bagaimana Wulan boleh mungkin memberi iktibar atau nasihatlah kepada yang lain? Ada yang sanggup nak melanggar perintah kawalan kerana mereka begitu rindukan ibu bapa. Di Indonesia juga kita tahu mungkin hanya itulah sekali setahun mereka berpeluang kembali untuk bertemu kerana mencari rezeki, merantau dan sebagainya. Jadi bagaimana Wulan dalam keluarga Wulan sendiri di Malaysia dan Indonesia patuh pada pergerakan tapi masih mengekalkan kedekatan itu dalam talian dan sebagainya? Saya rasa banyak sekali sekarang kita bisa lakukan dengan sosial media atau WhatsApp, video call, or Skype. Jadi saya rasa tak masalah kalau kita harus sekali ini saja kita berkorban, maybe tak pulang ke kampung. Wulan pun sudah ada tiket untuk pulang ke Padang, ke Indonesia. Tapi ya memang kita harus sadar ini COVID-19 perlu kita semua nak jaga ini. Tak bisa hanya government atau doktor atau nurse. Ini perlu semua orang untuk peduli. Kalau COVID-19 ini sangat berbahaya. Jadi kalau tak dengar apa cakap government atau arahan, sedih sekali gitu, karena akan berakibat fatal untuk semua orang. Not just for you, but for everyone gitu. Wulan bila Jadi dengar, saya dekat dengan keluarga saya karena setiap hari bisa video call. ya, faham. Wulan kalau dengar lagu Hari Raya ada tersentuh hatinya. Fida nak ajak Wulan nyanyi lagu ini sebenarnya. Wulan, nanti selepas habis PKP nanti kita bisa mendengarkan lagu raya. Betul. Apa yang Wulan paling rindukan dengan perintah kawalan pergerakan ni dan Hari Raya ini? Rindu macam mana ya? Jadi ini pertama kali Wulan Hari Raya di Malaysia. Jadi tak ada ekspektasi apa-apa. Gonna be my first experience kan. Jadi it's okay. Karena di sini ada keluarga baru juga. Jadi Wulan menikmati saja. Tak masalah sangat lah. Wulan, jadi adakah akan ada kesinambungan kepada inisiatif Everything is Love from Others? Jika ada, bagaimana Wulan mahu rakyat Malaysia yang lain untuk tampil dan membantu? Iya, karena insyaAllah Everything is Love for Others ini akan menjadi sebuah platform untuk berbagi kebaikan. Dan tidak hanya semasa COVID-19, tapi insyaAllah akan lebih panjang lagi dan lebih banyak lagi membantu banyak orang. Dan kalau untuk sahabat-sahabat kita di Malaysia nak bantu, it's very easy. Kalau tak bantu donasi, bisa hantarkan kita makanan, beras, susu bayi. Jadi banyak sekali bisa hubungin kita via Instagram Wulan ataupun langsung ke Instagram Everything is Love for Others. Apa yang Wulan lakukan itu sangat mulia ya Wulan, dan kami amat berbesar hati kerana Wulan dalam kesibukan menyediakan sumbangan untuk mereka yang memerlukan. Masih lagi boleh Kawarul bersama-sama dengan kami dalam Lebaran Awani. Dan kalau Wulan ada ucapan Hari Raya untuk rakan-rakan di Malaysia dan juga di seberang untuk keluarga. Ya, untuk rekan-rekan semua yang nonton Astro Awani, Wulan mengucapkan selamat Hari Raya.
mohon maaf zahir dan batin, ini momen yang paling indah untuk bisa berkumpul dengan keluarga, untuk bersilaturahmi. Sama dengan keluarga di Indonesia juga, tidak sabar untuk berjumpa. Terima kasih banyak Wulan. Kirimkan kasih kami dan maaf zahir batin kepada dua lelaki hebat dalam keluarga itu, saudara Nick Ibrahim dan Nick Zain. Kedua-duanya Yang sangat comel. hebat. Begitu berbangga kerana mempunyai seorang wanita kuat dalam keluarga anda, Wulan. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Maaf Selamat zahir Hari batin. Raya, maaf zahir batin. Fida, kita di Awani memang tak pernah membezakan lelaki perempuan, tapi kali ini dengan COVID dan sebagainya kita memang nak serlahkan lebih ke hak upayaan wanita itu. Oh, terima kasih Kak Warul. Saya amat berbesar hati dan kita dengan Wulan dari tadi menyebabkan saya rasa begitu tersentuh dengan usaha yang begitu mulia. Tapi itu tak bermakna kita tak ada fokus maskulin. Oh. Tapi kerana wartawan rakan kita ni dia memang anak mak. Jadi kita bersama dengan saudara Haris Ashraf dengan abang-abang bomba. Cekam dan juga Fida, terima kasih. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Malam raya ni sebenarnya saya taklah berkeseorangan kat rumah kan. Tak adalah duduk rumah walaupun tak boleh balik Ipoh nak beraya. Tetapi dapatlah saya beraya dengan kawan-kawan juga, rakan-rakan setugas di WTC. Dan hari ini cukup special, cukup istimewa apabila saya dapat meraihkan malam lebaran ini bersama dengan anggota dan juga pegawai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kuala Lumpur, di mana saya berada di Balai Bomba Penyelamat Jalan Hang Tuah. Cukup special bersama dengan saya pada hari ini untuk berceritalah serba sedikit berkenaan dengan situasi dan juga cabaran baharu yang dilalui oleh anggota bomba pada ketika ini. Bersama dengan saya adalah pengarah JBPM KL, Tuan Nordin Fauzi. Tuan, terima kasih kerana sudi bersama dengan Astro Awani. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin pada pihak Astro. Terima kasih Tuan. Cuti dan raya tak dapat kita nak pisahkan. Ya. Tapi ada ke anggota yang dapat cuti tahun ni? Itu soalan biasalah selalu bila raya ni. Okey, Jabatan Bomba ni seperti mana biasa, kita terpaksa mengekalkan kekuatan keanggotaan sehingga 80%. Jadi bermakna hanya 20% sahaja anggota diberi peluang bercuti. Ini kalau kita lihat, maknanya anggota ini terpaksa membuat penggiliran cuti. Jadi untuk menunggu giliran masing-masing mungkin mengambil masa sehingga 4 ke 5 tahun. Jadi ini satu pengorbanan lah kepada anggota-anggota pasukan bomba ini kerana mereka terpaksa beraya dengan tugas mereka berbanding beraya dengan keluarga. Tuan, agak santai sikit temubah kita, bukan seperti sidang media biasa, seperti kalau kita di lokasi dan sebagainya. Apa cabaran barulah kalau Tuan melihat mendekati anggota-anggota Tuan sendiri? Ada beberapa kali saya nampak Tuan turun ke Padang juga melihat operasi-operasi seiring penularan wabak COVID-19 ini. Apa cabaran terbaru yang terpaksa ditempuh jerih-perih anggota-anggota Jabatan Bomba ni? Okey, Jabatan Bomba ni sememangnya kita sentiasa menghadapi cabaran. Tugas kecemasan ini sangat mencabar. Jadi dengan adanya COVID-19 ini menambah ataupun menggandakan lagi cabaran itu, iaitu musuh kita, musuh yang tidak nampak. Dalam operasi kebombaan seperti menyelamat dan juga menghadiri tempat kebakaran, biasanya kita hanya menggunakan minimum PPE ataupun kita menggunakan peralatan yang kita rasa dah cukup, tapi pada tahun ini kita terpaksa menambah dan menggandakan PPE. Jadi oleh itu kita akan menghadapi dua senario. Satu senario cabaran yang biasa dan satu lagi musuh yang kita tidak nampak. Dan apa yang saya lihat di dalam tempoh COVID ini, kita juga biasanya bekerja dengan berpasukan dalam keadaan biasa, teamwork dan juga body system. Jadi sekarang ini dengan adanya social distinction ini dan juga dengan adanya penjarakan sosial ini, maka ada satu kekangan kepada pihak kita dalam latihan dan buat kerja. Walaupun kita akan menggabungkan secara seimbang antara keselamatan COVID dan juga keselamatan semasa kita menjalankan tugas. Akhir sekali Tuan, tak lengkap rasanya kalau tak diberi peluang sendiri kepada orang nombor satu di Kuala Lumpur ini untuk menyampaikan ucapan juga kepada ahli keluarga serta anggota-anggota yang berkhidmat terutama di Kuala Lumpur ni. Tuan, silakan. Okey, terima kasih beri peluang kepada saya. Saya rasa sangat bertuah. Sebenarnya ini adalah hari raya yang ke-10
saya tidak beraya di kampung, beraya bersama dengan anggota ke 10 tahun. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan salam Aidilfitri kepada seluruh warga Jabatan Bomba dan Pejabat Malaysia, seluruh negara, dan khususnya kepada warga kerja Jabatan Bomba dan Pejabat Malaysia, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Semoga mereka dapat menjalankan tugas di hari mulia ini dengan lebih tekun dan semoga keikhlasan ini mendapat balasan sewajarnya, insya-Allah. Baik, Tuan. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani, dan pastinya kalau tak lengkaplah kalau takatlah ketua nombor 1 di Kuala Lumpur kalau kita tak temu buat ataupun berjumpa dengan individu yang mungkin yang mengetuai antara balai bomba yang paling sibuk di tengah Kuala Lumpur ini di Jalan Hang Tuah. Kalau kita lah selalu buat laporan pun, balai bomba Jalan Hang Tuah, balai bomba Jalan Hang Tuah, antara balai bomba yang paling sibuk di Kuala Lumpur ini bersama dengan ketua balai bomba Tuan Rozlan. Terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Agak kepenatannya lah di bulan Ramadan, kita nak di malam Syawal ini, bagaimana Tuan boleh kongsikan pahit getir dan juga apakah yang cabaran terbaru yang dilalui, serta mungkin ucapan juga Tuan kepada ahli keluarga yang saya percaya Tuan juga tak balik ke kampung. Okey, terima kasih. Cabaran seperti mana yang Setia Pengarah maklum tadi, mana kita kalau ikut pada musim perayaan ni, panggilan kemalangan dan juga respon tinggi sebab masa penduduk ataupun masyarakat semua kejar-kejar untuk mengejar bulan puasa. Seperti mana tadi pun ada satu kemalangan betul-betul waktu berbuka puasa. Jadi cabaran lagi tambah kerana COVID-19 ni, kita punya peralatan dan kita punya keadaan apabila melibatkan dengan mangsa, kita perlu dikonkan dan juga perlu pakai PPE yang lengkap untuk melawan setiap mangsa yang kita tak kenal dia punya peribadi dia orang. Jadi itu yang cabaran yang tambah, dan cabaran seperti biasalah kalau bulan raya ni memang kemalangan ataupun operasi kita akan meningkat dari semasa ke semasa. Mungkin akhir sekali ucapan Tuan kepada ahli keluarga, anggota-anggota terutama di balai paling sibuk di Kuala Lumpur Jalan Hang Tuah ini, Tuan. Silakan ucapan. Okay, saya selaku ketua balai di Balai Bomba Hang Tuah, saya mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada keluarga di kampung. Saya mengucapkan selamat Hari Raya juga, dan saya inilah merupakan sekali ikut giliran saya akan balik tahun ni, tapi oleh kerana arahan kerajaan saya tak boleh balik, jadi saya masih berada di balai untuk menjalankan tugas seperti mana yang diamanahkan. Baik, Tuan, terima kasih. Nampaknya Tuan Rozlan dan saya juga mungkin hampir sama kalau untuk pengetahuan anda semua. Saya dapat cuti tahun ni, 4 hari dapat cuti raya. Tapi ialah kita mematuhi arahan perintah yang dikeluarkan oleh kerajaan. Dan kita juga memberi peluang juga kepada anggota-anggota lain di Jabatan Bomba dan Penyelamat di Balai BBP Hang Tuah ini untuk menyampaikan ucapan. Okey, saya PBW 13770 Idayu binti Ishak, bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Hang Tuah. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada kedua ibu bapa saya, kepada seluruh warga kerja Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan seluruh rakyat Malaysia dengan ucapan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Stay home, stay safe. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya PB 18070 Amindra bin Lapiaman, berasal daripada Sabah, bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Hang Tuah. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada keluarga saya yang berada di kampung dan kepada seluruh warga kerja JBPM Malaysia serta seluruh rakyat Malaysia. Selamat Hari Raya Aidilfitri, Maaf Zahir dan Batin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya PB 17255 Muhammad Khairizu Syazri bin Cik Kamarudin, berasal daripada Kelantan dan bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Jalan Hang Tuah, mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada seluruh warga JBPN, khususnya warga JBPN wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Stay at home. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya PB 16086 Ahmad Fazil bin Ramli, berasal daripada Kuala Terengganu. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, Maaf Zahir dan Batin kepada keluarga saya di Kuala Terengganu dan keluarga mertua saya di Kedah.
Stay home, stay safe. Kami dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Stay at home, stay safe. Pandai Haris cari balai bomba yang kemas-kemas, segak, wanitanya pun gagah. Ini semua pejuang Barisan Hadapan Malaysia ni. PBW 13370, PB 17255, semuanya saya tahu. Haris sudah hafal nombor-nombor ni. Cuma saya nak tanya, macam mana Haris pergi, mereka bertugas macam biasa walaupun Ramadan, walaupun PKP atau PKPB. Di situ memang lengkap lah. Mereka macam melakukan tugasan fizikal. Kerana kita tahu kan, kita tak boleh pergi gym kalau orang biasa. Tapi kalau untuk barisan depan ni, mungkin mereka terpaksa mengubah sesuai rutin atau bagaimana Haris tengok di balai? Cik Kam, kalau orang biasa mungkinlah tak boleh nak pergi ke gym ataupun ada aktiviti-aktiviti yang lain. Kalau kita dapat tengok kat sini, satu contohlah. Ya. Siap ada tong gas, oksigen apa semua. Kejap lagi kita akan luangkan masa dengan mereka untuk pemeriksaan equipment dan sebagainya. Jentera-jentera banyak lagi sebenarnya equipment ataupun barang-barang yang perlu diperiksa mengikut spesifikasi ataupun penugasan harian yang perlu dilakukan oleh mereka dalam memastikan equipment ataupun jentera peralatan yang digunakan oleh mereka sentiasa mematuhi piawai dan tidak mendatangkan sebarang masalah apabila berlaku kecemasan ataupun mereka ketika operasi dilakukan. Jadi suasana ataupun tak kala saya sampai tadi Cik Kam, mereka masing-masing berada di meja baru selesai berbuka puasa dan sebagainya. Ada tim yang baru pulang operasi. Jadi perkara-perkara ataupun rutin harian ini sebenarnya tiada bezanya antara Ramadan ataupun Syawal ataupun pada hari-hari biasa. Rutin ini seperti yang pengarah kongsikan tadi, ianya semakin bertambah disebabkan oleh penularan wabak COVID-19. Namun ianya bukanlah satu perkara yang mematahkan semangat mereka untuk terus berjuang, Cik Kam. Haris, Ashraf, nampak semangat itu jelas ya, nampak walaupun mereka terpaksa mengorbankan pergi nak menyelamatkan orang tapi tak tahu ada risiko COVID atau tidak, semuanya perlu diperhatikan. Tetapi kalau kita lihat, Fida ni dia tak sesabar nak fokus lebih kepada Sri Kandi. Jarang kita nampak pegawai bomba wanita. Jadi itu yang dia nak tanya Haris Ashraf lebih lagi, kerana Haris tentunya boleh memberikan kita. Kalau kita tengok drama pun asyik bilik lokal persalinan tu lelaki dan sebagainya. Bagaimana kini dengan kehadiran wanita ini semua juga terus berubah? Kerana mungkin di barisan depan ada mangsa yang perlu diselamatkan itu lebih serasi dan lebih yakin. Kerana orang bila dalam kecemasan mereka panik kan. Jadi mungkin dengan adanya kepelbagaian ini lebih membantu atau bagaimana? Dalam konteks JBPM ini mereka juga ada EMRS, Emergency Medical Response team yang akan membantu seperti perkhidmatan ambulans dan sebagainya. Dan perkhidmatan kecemasan ini juga memerlukan tenaga wanita juga. Kita juga ada pegawai wanita juga tadi berkongsi ucapan Aidilfitri beliau sendiri. Jadi pada ketika ini peranan setiap antara kita ini dan juga mengangkat peranan setiap individu kerana kita jaga kita, Cik Kam. Jadi situasi pada ketika ini cukup penting untuk kita bersama-sama menempuh cabaran di norma baharu ini, Cik Kam. Terima kasih banyak Haris Ashraf. Saya tahu tadi bila cakap Tuan Ruzlan lama tak balik, sebenarnya yang buat jadual Haris Ashraf tak balik ni Fida, bukan saya. Jadi terima kasih banyak Haris Ashraf di situ. Terima kasih Haris. Sama-sama kita bekerja pada raya pertama dan kedua Haris. Ini adalah raya normal baharu. Jadi hang in there. Tolong kirim salam pada mereka di Balai Hang Tuah itu, kata lepas PKP ataupun PKPB ni insya-Allah kita akan adakan sesi interaksi di antara warga Astro Awani dan juga warga balai di Hang Tuah, kerana kami mahu menyampaikan rasa penghargaan kita. Ya, dan Haris sampaikan salam pada wira-wira wanita di Balai Polis itu. Kami salute mereka yang bekerja sebagai frontliners. Karaoke battle ya. Okey, kirim salam. Terima kasih banyak. Okey, Cik Kam. Terima kasih banyak kepada pegawai bomba kita, termasuklah yang wanita. Wanita perlu disebut kerana
sistem tu buat sekian lama, lelaki ramai, tapi kali ini saya rasa PKP ni jelas peranan wanita itu. Pemimpin wanita juga yang negara-negara mereka cepat sembuh dan cepat berjaya menghalang penularan jangkitan dan sebagainya. Cuma kini kita perlu pergi rehat dan terus saja ke rehat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bertemu kembali dalam Lebaran Awani bersama saya Najib Arif dan juga rakan setugas. Dan saya Hakim Rahman seperti biasa. Tadi kita dah tengok rakan-rakan penyampai kita yang segak. Lama tak jumpa. Sekali tengok dalam TV, segak oi. Segak Ehsan dan juga Acik Nasri, Segak Bergaya. Kalau di Bukit Kewangan tu yang kita terpisah lebih kurang 2 bulan ni, ke 3 bulan dah, bersama dengan Fida dan juga Kamarul Baharin. Cantik Fida dan juga Cik Cam di Bukit Kewangan tu. Turut sama merayakan pada malam Hari Raya ini. Tapi kalau Lebaran Awani ini bukan kita nak melihat saja kepada apa yang mereka bincangkan tadi kan. Kita nak melihat juga kepada frontliner. Ini amat penting. Sepanjang tempoh PKP ni, kalau di Astro Awani ini Hakim, kita bawakan cerita mereka, susah payahnya mereka dan sebagainya kan. Tapi malam raya ini sudah pasti kesyahduan tu lebih dirasai oleh frontliner ni. Terutama mereka yang berada di Balas Harapan dan juga mereka yang berada di Balas Harapan ini sebenarnya terpaksa bertugas bagi mengekang penularan COVID-19 ini dalam tempoh PKPB. Dan dalam masa yang sama juga kita nak juga melihat menyelami hati ataupun perasaan, experience mereka yang kita duk dengar orang cakap kena COVID-19, jumlah angka dan sebagainya. Tapi ini kita nak dengar sendiri experience pengalaman orang yang kena COVID-19 itu sendiri. Ini yang ingin kita bawakan. Kalau tadi kita dah bawakan ucapan daripada pasukan frontliner kita, pasukan bomber. Tapi kali ini individu artis Malaysia sebenarnya, Puteri Aisyah yang melalui detik sukar. Kalau kita ni memang seluruh rakyat Malaysia ni sukarlah waktu PKP ini. Raya berbeza berbanding dengan tahun sebelum ini. Tapi Puteri Aisyah melalui detik yang paling sukar dijangkiti COVID-19 dan kini telah pun sembuh. Kita nak bersama langsung dengan Puteri Aisyah pada jam ini. Assalamualaikum Puteri Aisyah. Terima kasih kerana bersama kami pada jam ini. Pertama sekali, kalau kita dah bercakap tentang PKP dan juga PKPB yang kita lalui pada ketika ini, berbeza sekali perayaan kita pada tahun ini. Dan sudah pastilah bagi Puteri Aisyah sendiri, Puteri sendiri melalui pengalaman yang begitu berbeza sekali kan, begitu besar sekali dugaannya, syuting di luar negara dan juga sekembalinya dari Malaysia disahkan dijangkiti COVID-19. Bawa kami untuk cerita dan juga pengalaman Puteri ketika bila ada orang kata apa simptom dan juga disahkan positif itu. Puteri. Okey, masa Puteri dekat Scotland, dia dah ada batuk-batuk sikit lah. Ada rasa macam nak demam tapi tak demam. So masa nak pergi Scotland ke London, masa itu dah okey dah. So masa tu memang kita semua flu macam makan ubat lah sebab takut nanti dekat airport kena tahan ke kan. So Alhamdulillah masa dekat airport semua okey, kecuali seorang dua lah yang masih tak sihat, tapi lepas lah, kita lepas sampai Malaysia. Okey Puteri, waktu kat sana tu, waktu itu dah ada ke mula rasa tak sedap badan ataupun dah rasa biasa bila kita rasa tak sedap badan kita mula terfikir, kita ni kena sakit apa? Ada terfikir macam itu tak masa mula-mula rasa batuk-batuk tu? Ada. Sebab masa tu kan memang dekat UK kan dah kecoh sebab dia orang kan tinggi kan, dia punya case kan. Jadi masing-masing macam panik lah, termasuklah Puteri. So bila Puteri dah start batuk tu, sebab flu dah start batuk, and then bila Puteri batuk, Puteri rasa macam alamak Puteri dah ada simptom ke. Tapi masa tu Puteri macam tak apalah, fikir positif lah, mungkin batuk biasa kan. Makan ubat, lepas Puteri makan ubat, dia okey. Itu yang Puteri masih okey. Sampai Malaysia tiba-tiba kena COVID lah. Okey Puteri pergi syuting, kami difahamkan semasa syuting ni, penggambaran di luar negara ini, syuting ni belum habis pun. Tetapi Puteri dan juga kru pulang ke Malaysia sebelum syuting itu tamat. Tapi pada masa itu PKP, kiralah di Malaysia ke di negara tempat Puteri berada itu masih lagi belum dilaksanakan. Siapa yang membuat keputusan untuk pulang ke Malaysia? Apa yang membuatkan keputusan itu dicapai untuk pulang ke Malaysia sebenarnya Puteri?
Sebab salah seorang daripada Ben Amin balik dulu. Sebab memang dia kalau embassy UK, embassy Malaysia dekat UK dah bagi tahu yang kita disarankan untuk balik. Jadi Ben balik dulu, so kemudian baru kita orang semua balik. Okey Putri, kita fahamlah sukar apabila Putri mengetahui ialah dijangkiti COVID-19. Ini adalah satu ketakutan kan untuk semua orang sekalipun. Tapi Putri, kali pertama apabila pulang ke Malaysia dan disahkan positif COVID-19 ini, apa sebenarnya perasaan itu? Memanglah sedih dan sebagainya. Tapi kalau boleh digambarkan, dikongsikan dengan rakyat Malaysia, apa perasaan Putri pada ketika itu? Awal dia down sangat, dia sedih. Sebab Putri tak sangka, sebab Putri rasa sihat. Putri tak ada batuk. Dekat Malaysia Putri tak ada batuk, tak ada demam, tak ada simptom. Tapi tiba-tiba Putri check, Putri positif. Jadi Putri rasa down lah sebab Putri tahu pasti Putri kena hadap ni seorang-seorang. Sebab tak ada orang boleh tolong, tak ada orang boleh dekat, tak ada orang boleh visit. So rasa sedih sangat lah macam tu. Okey Putri, kita tahulah COVID-19 ni virus yang tak ada lagi, tak ditemui lagi penawarnya, vaksinnya pun tiada lagi. Tetapi dalam masa sama, pengamal-pengamal perubatan, pegawai perubatan ada menyatakan bahawa salah satu faktor yang menyebabkan kita boleh sembuh adalah sistem imunisasi, sistem imun diri kita itu sendiri. Dan untuk kita dapat sistem imun yang kuat itu, kita perlu berfikiran positif, kita perlu motivate diri kita untuk fight virus itu. Tapi bagi Putri, apa yang menyebabkan Putri rasa macam inilah sumber motivasi, inilah yang membakar semangat Putri untuk terus melawan sakit COVID-19 ini? Satu, sebab Putri rasa mungkin sebabnya dan doktor kat situ bagi tahu kategori Putri ni masih okey. Jadi Putri tak rasa risau sangat. Tapi tipulah kalau tak rasa down ataupun rasa macam tak semangat, ada je perasaan tu. Tapi Putri fikir tak apalah sebab dah doktor dan semua kata macam Putri masih okey. Jadi bila Putri dekat ward tu, Putri buat semua orang happy, Putri belanja makan apa. Macam indirectly Putri rasa positif tu datang sendiri. Putri, kita banyak di Astro Awani ini sebenarnya kita banyak bawakan cerita barisan hadapan ini. Ini cerita daripada pihak luar. Kita memerhati mereka dari luar, bertungkus lumusnya mereka untuk membantu menyelamatkan Malaysia ini berperang dengan musuh yang kita tidak nampak, COVID-19. Tetapi Putri berkesempatan ataupun orang kata berada di dalam menerima rawatan bersama dengan mereka, berjumpa dengan mereka untuk tempoh yang panjang dalam tempoh kuarantin tersebut. Bagaimana ceritanya? Bagaimanakah mereka melayan pesakit, melayan Putri sendiri? Bagaimana pada kaca mata Putri sendiri melihat susah payahnya mereka untuk berjuang demi negara ini? Kalau boleh kongsikan Putri. Diorang satu dia pun cakap diorang betul-betul dedikasi lah. Sebab apa Putri kat sana? Sebab Putri baca banyak news dari luar. Diorang cakap macam hospital tak dapat nak bagi fully attention lah apalah. Tapi Malaysia punya frontline-nya betul-betul tolong. Walaupun diorang tak ada cuti, tukar shift, macam kadang-kadang diorang kena full shift semua tu, tapi diorang masih lagi ada rasa nak bagi nasihat semua. Kalau Putri rasa Putri dah macam lantaklah aku penat-penat kerja kan. Tapi diorang masih lagi macam tak apa Putri masih okey. Putri boleh Putri doa, solat. Diorang masih lagi bagi nasihat walaupun dalam keadaan diorang sekarang kena hadap pesakit COVID hari-hari, diorang masih lagi nak bagi nasihat macam dekat pesakit-pesakit. Bagi diorang sangat kuat lah. Kita tahu biasanya apabila kita berdepan dengan sesuatu masalah je kan, ada musibah ni, kita tahulah melihat daripada sudut positif, ada hikmah di sebalik setiap kejadian yang berlaku. Dan saya pasti Putri juga ada hikmah tersendiri yang mungkin Putri nak kongsikan, yang mungkin apa yang berlaku terhadap diri Putri ni membuka cara berfikir ataupun perspektif yang berbeza. Apa yang Putri belajar daripada kejadian yang berlaku ke atas diri Putri Aisyah ni? Banyak sebenarnya, Putri banyak belajar. Sebab banyaklah dari segi relationship dengan family. Baru Putri sedar yang macam family ada bila Putri susah, bila Putri sakit. Sebab masa Putri kena first tu,
family Putri dah start buat solat hajat, Putri rasa semua. Jadi Putri rasa macam benda-benda tu Putri tak pernah, Putri tak pernah sangka yang Putri dapat benda tu dari family. Soalnya ialah kita pula kerja tak ada nak macam spend time sangat kan. Maksud Putri macam aunty Putri, cousin Putri. Putri tak sangka Putri dapat support yang banyak. And then bukan dari family saja, daripada fans, daripada kawan-kawan. Putri tak sangka benda tu Putri dapat. Dan Putri tak sangka benda ni semua macam buka mata Putri untuk appreciate life, untuk tak take it for granted. Macam kita rasa macam kita boleh buat, kita berhati. Sekarang ni kita dah ada limit. Jadi Putri rasa lepas ni Putri tak nak take it life for granted lah. Yalah, ini umpama seperti wake up call Hakim, kita boleh katakan kalau kita melihat apa pengajarannya, semua orang pun perlu belajar daripada kejadian seperti ini kan. Tapi kalau kita lihat keputusan kerajaan kali ini membenarkan 20 orang untuk orang kata apa boleh beraya hari pertama, tapi dengan keluarga terdekat. Rentas daerah boleh, rentas negeri tidak boleh. Ini telah pun ditetapkan oleh pihak kerajaan. Tapi Putri melalui satu pengalaman yang berbeza. Kalau boleh kita bawakan nasihat Putri sendiri kepada orang ramai. Kadang-kadang kita melihat orang ramai di luar sana ini, kalau tak kena kepada ahli keluarga terdekat, kesedaran itu belum timbul. Tak kena batal hidup sendiri. Betul. Raya itu untuk normal baharu itu sukar untuk mereka capai. Nasihat Putri sendiri untuk orang ramai yang masih lagi merasakan raya tetap raya. Apa yang Putri ingin sampaikan? Putri faham sebab mungkin diorang tak biasa duduk dekat rumah lama-lama. Diorang tak biasa tak buat apa-apa lama-lama. Sebab yelah kadang-kadang boleh ada tahap mental breakdown. Sebab Putri sendiri pun mengaku Putri ada masa-masa yang Putri yelah duduk seorang kan, lama pula tu. Jadi Putri faham. Tapi bagi Putri, nasihat Putri rasa ikutlah. Korang ikutlah nasihat daripada kerajaan, ikut peraturan yang kerajaan dah tetapkan. Boleh keluar tapi korang ikut syarat-syarat apa yang kerajaan dah tetapkan lah. Janganlah dikasih nak berkumpul ramai-ramai, tak ikut syarat-syarat tu. And then kalau boleh tak ada kalau tak ada keperluan nak keluar, tak payah keluar. Raya memang tetap raya, Najib. Kita pun beraya juga, tapi cara berbeza. Di perantauan lah berbeza. Normal barulah kita duduk jauh macam ni. Tapi bagi Putri sendiri, orang yang mengidap sendiri COVID-19 ini, apa maknanya normal baharu kepada Putri? Bagi Putri memang dah memang Putri rasa dah lain lah sekarang. Nak pergi keluar pun tak boleh ramai-ramai. Jadi kita nak keluar pergi kedai pun dah tak boleh. Nak dine ramai-ramai, dia ada 4 orang lah dalam satu table. Dah jadi lain lah. Bagi Putri memang dah jadi lain. Putri rasa macam Putri tak sangka satu dunia dah jadi macam tu. Betul sakit sebabkan satu penyakit tu. Satu dunia dah kena ikut new normal ni lah. Kena jaga jarak, kena jaga kebersihan. Tapi bagi Putri ada kebaikannya juga. Orang akan praktiskan good hygiene. Orang tak suka hati nak buat nak keluar, jaga jarak tu. Bagi Putri bagus jugalah. At least bersih sikit lah. Malaysia, satu dunia ni kan. Okey, Puteri Aisyah, kita dah hampir tiba ke penghujung. Ada ucapan ringkas ataupun ucapan selamat Hari Raya kepada peminat-peminat di luar sana? Mungkin kepada saya pun peminat juga. Okey, nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua. Jangan buat open house. Kalau nak buat, ikut prosedur. Jangan masak banyak-banyak. Jadi dah rumah je, okey? Okey, terima kasih Putri. Kami seluruh warga kerja Sarawani dan saya percaya juga rakyat Malaysia mendoakan kesihatan dan juga kesejahteraan Putri, dan juga alhamdulillah masih lagi dapat meraihkan raya bersama dengan keluarga tercinta, dan itu doa kami buat Putri dan juga seluruh, bukan saja Putri kan, semua individu rakyat Malaysia yang dijangkiti, yang masih lagi berjuang, yang telah sembuh dan sebagainya. Kita semua terkesan. Betul. Kami mendoakan kesihatan berpanjangan dan juga semoga kita menang melawan musuh kita iaitu COVID-19. Dan kita nak kembali ke Bukit Kewangan, Hakim, dengan siapa? Kita ada rakan penyampai kita. Ada Syarat Kutan dengan Melissa Idris. Ya, terus saja ke Bukit Kewangan.
Thanks so much, Hakim and Najib. Selamat Hari Raya to both of you and also to all our viewers. It certainly is a very different Raya mood this year. Aidilfitri celebrations look very different, right, Sharad? I mean, you look very festive. Has the festive spirit embodied you yet? Well, Melissa, I think what's really happened is, especially for somebody like me who's not a religious, the Ramadan month also has the Pasar Ramadan, and that is also very festive. So there's often this lead up to the Raya holidays, and because the expectation of going and visiting friends, and all of which in some ways we had to kind of pull back on this year. So yeah, it's muted, but I think we find a way to enjoy the season nevertheless. I definitely agree. I think it's a lot more intimate this year, but also a lot more meaningful. And we have a special guest joining us now on the show, a well-known singer and actress, Adiba Noor. Welcome to the show. Thanks so much for your time. Selamat Hari Raya to you, Adiba. I just want to know how you're coping with this all, because despite the very grim outlook surrounding the pandemic, how have you managed to keep yourself upbeat and personally in the Raya mood? Well, I'm very fortunate that my father's house is in KL. I'm a KL girl, KL born and bred. So where I live is in Pandan Indah, so it's easy to travel to see my father and also my brother's family. So we're keeping it chilled down, not as festive as before. So Adiba, how are you coping with the no salam, no hugging? So practicing safe distancing while nak salam raya is so much part of the Pagi Raya celebrations, kan? I have to break that rule because I know I have been at home from the 18th of March when all this started. And I know my family in Datuk Keramat has also been keeping themselves inside their houses. So it doesn't matter to me. I went there and hugged everybody and kissed my nephews and nieces. I just have to. So this is also, one of those kind of lines, right? Because what the government has been advising, what the health officials are advising us to do is to make those little sacrifices when it comes to perhaps situations where we aren't so entirely sure that we can do those things without harming other people. What is your advice to others who perhaps are not as fortunate as you, having lived with your family since the crisis began? What would you say to them? Pretend that everybody can infect you. Or you must always think that you will be able to infect others as well. So if you know that the person, or rather if you don't know whether the other people have been to, just really keep your distance. Unless you're as sure as I am that everybody has been staying home and not going out, then maybe you can hug the people you love. But for those for your guests who are coming to visit and you're not sure where they've been, then that one you have to maintain your social distancing for sure. Adiba, can I ask you about Makan Raya? Are you going to do a big feast? Are you still going to have a big cookout, or is it a lot more smaller this year, more intimate and more pared down? It's just with the family, no guests, I suppose, and it is quite sad that my sister, who is based in Skudai, Johor, cannot come back to join us because you're not allowed to travel beyond state borders. So that's pretty sad for all of us because one of the family members is missing, and my younger brother is working in Mecca, so he cannot come back. So it's just us. Well, what's the signature dish in the Adiba Noor household? My favorite dish, which is a must, is the nasi impit and kuah kacang. My favorite too. That sounds fascinating. I do want to ask you about children. Children in particular grow up with the experience. They look forward to festive occasions like this. How do you explain to them why things have changed? I mean, how do we communicate to young kids to know the limitations that are now imposed on all of us? I think they have also been subject to the MCO for 2.5 months. So I think they pretty much understand what's happening out there, that they cannot go out and so on and so forth. So there's not much explanation needed when it comes to my little niece. She understands. I think they're practically, or rather basically, quite happy that
school is not in yet. Okay, school. Yeah, that's always, I think, very important. I mean, I know some kids are actually missing school, but let's talk about something else. As you, as a professional, you know, in the entertainment business, you know, and the kind of public events that you do normally, all that, I guess, up in the air because of the pandemic. What's been the effect for you personally, and also for those you know within your profession? Well, people in the entertainment industry are very much affected. For example, myself, the bulk, or rather the main income of my whole livelihood depends a lot on engagements for events where I sing, entertain, and also host. So that is really like off the list for 6 months to 1 year. And there is a word that's going around right now that says maybe events will be put on hold for another 5 years. Wow. Yeah, I don't know how far that is true, but for people like me who are so-called frontliners of the entertainment industry, performing on the stage or in front of the camera lens, I think we pretty much still can leverage on whatever name that we've managed to create for ourselves and do stuff like selling clothes or selling products or do online videos and still earn money. But what about those who are in the hotel lounge circuit, in the club circuit, the musicians, the crew members, the production engineers and all that? So when people say entertainment, they seem to have this perception that it only entails performers, when actually it involves a lot of other people as well who are suffering so much from this. And as a working artist, I mean, the Raya period is often a time where you're busiest, right? The Raya advertisements, the celebrations, the open houses, the corporate dues, and all that is no longer applicable this year. How have you been coping with that? Actually, it's quite crazy. I'm really quite frightened and scared what's going to happen after this, frankly speaking. Yes, Raya season is a much looked forward season usually, where we get a lot of engagements to perform at open houses. And since that's not happening this year, and whatever that comes after the Raya season, it should be going towards annual dinners, corporate functions and all that. And looks like that's not going to happen, so I have a few things on the table for me to consider. One, maybe I can continue selling plus-size clothing. That only puts food on the table, but not enough to pay for the rest of the bills. Right. Or maybe I could look for a job and become a monthly wage earner, selling my voice as a telephonist, telephone operator, because I only got my voice to sell. You have a beautiful voice. I do want to ask you, Adiba, about the sentiment, right? So whatever events will happen going forward, you know, all practicing safe distancing, the tone of it will be very mindful of the sentiment of the public. So I don't know whether what we're looking for is frivolity or entertainment. How do we take that into account when you are looking to, you know, entertain a crowd? What would you do? Oh, I have no answer to that. But I wish there is an initiative from whoever that can start one. I see a lot of performers, singers, hosts, actors, and whatnot giving free shows online. Well, maybe for the first 2 months of the MCO, you can sing for free or do whatever it is that you can do online and earn money from YouTube and whatever, and still have an audience to watch. But until when are we going to be performing for free? We are professional singers, we are professional actors, and by that it means we should be getting paid. So if only there's somebody who can think of some kind of initiative where people can still perform online and yet earn a living. I want to explore that, you know, the tension between you being a performer and always needing to somehow project a happy demeanor, a positive one, optimistic about the future, against your own perhaps inner turmoils, as you kind of described them, your anxieties about the future. How do you manage that? It is what society expects of people like me. They don't want to see us sad because it is our job to make people happy.
I brought it up with a friend one day, and this is what I tell her. Whether people want to admit it or not, we all need entertainment. But when entertainers or performers come up front and voice out their concerns about this, some of us, I think most of us are freelancers, and because of the considerably high income that we were earning before the MCO, it disqualifies us from any financial aid. And whenever we do voice out for the need to be financially assisted, we get slammed by people on the internet saying that, oh, you charge so much, you don't deserve to be helped, and all that kind of thing. When in fact, freelancers are without any income during the MCO. So where do we tick the box when we want to try to apply for the government aid? There's no bracket. And if you do tick a certain number, let's say 4,000 ringgit and below, you will be punished for giving false information on your income. So who is protecting us? We are freelancers, we are performers, people of the entertainment industry who are without any jobs at all. We've got no income. So I hear your plight, and I also want to commend you so much, Adiba, for using the platform that you have. I know on social media you've done this thing where young entrepreneurs or small businesses tag you on social media, and what you do is you use your platform and your many followers, and you retweet that, so amplifying their businesses for them online. And I truly appreciate that. Have you seen successes? Have people come back and told you that business has grown, or they've seen an increase in sales because of the help that you've kind of just lent a hand to them? It's the least I could do for my followers, because I'm going through the same thing. Everybody's going through the same thing, and I do also have products to sell. So I think by paying it forward like that, just as a little gesture, as little as a retweet, means a lot to them. And yes, I have had feedbacks where they thank me for the engagement on Twitter. Especially Twitter. I'm very active only on Twitter. Facebook, not so much, because there's the Bawang army there. Instagram, not so much. But Twitter, I seem to have a very good following there. So we're actually trying to provide with each other's needs. And they have given me feedback saying that because of my retweet, they have had, they don't have enough hands on manpower to actually, so that's wonderful news. It's the least I could do for each other. We're doing it for each other, it's not for me. Kita jaga kita, kan? Adiba, thank you so much for your time. Thank you, Adiba. Selamat Hari Raya to you from us both. All right, thank you. We appreciate your time tonight. Next, we're going to cross over to our colleague Isabel Leong, who is at Wisma Pertahanan. Over to you, Isabel. Thank you, Mel and Sharad. Tonight marks the end of Ramadan, and tomorrow we welcome Hari Raya Aidilfitri. And I am right now here at the headquarters of Armed Forces, where I will be bringing you the booth Ucapan Raya with the members of Malaysian Armed Forces. And before we get to that, allow me to continue the segment in Malay. Dan sebenarnya pada malam ini saya tidak berkeseorangan ya pada malam syawal ini, kerana pada ketika ini bersama saya ialah Panglima Angkatan Tentera Malaysia Tan Sri Afendi Buang. Dan terima kasih Tan Sri kerana sudi bersama dengan Ashraf Awani. Selamat Hari Raya diucapkan kepada Tan Sri, maaf zahir dan batin Tan Sri. Terima kasih. Selamat Hari Raya. Ya, Tan Sri. Dan sebenarnya telah sudah pun genap sebulan ya umat Islam di seluruh dunia menyambut ataupun menjalani ibadah berpuasa. Dan sebenarnya malam ini, malam raya, malam syawal, malam lebaran, boleh tak Tan Sri mungkin kongsikan sedikit perasaan Tan Sri pada ketika ini? Pada tahun ini, Hari Raya kita sambutkan berlainan daripada apa yang telah kita lakukan sebelum ini. Seperti mana yang kita tahu, sekarang ini Malaysia ataupun seluruh dunia telah menghadapi wabak COVID-19, di mana kita telah pun dinasihat dan juga mengikut SOP yang telah ditetapkan supaya kita tidak banyak bergerak, ya. Seperti mana
di malam ataupun di hari raya sebiasanya di mana ada yang balik kampung kan, yang berkumpul di sanak saudara, adik-beradik duduk sekali, yang di utara pergi ke selatan kan, yang ke timur pergi ke barat, ada juga daripada Sabah Sarawak akan pergi ke Semenanjung dan sebaliknya. Tetapi pada tahun ini kita dapat lihat bahawa perkara tersebut tidak berlaku disebabkan dengan pergerakan yang terhad di mana kita telah diberi ataupun dilarang untuk keluar daripada negeri masing-masing, maka ramai antara kita sama ada beraya sendiri ataupun yang di kampung ibu bapa kita beraya bersama mereka di sana kan. Itulah banyak dia kelainan apa yang kita dapat lihat sekarang ni, tetapi ini adalah kita ambil sebagai satu norma-norma baru yang harus kita lalui apabila berhadapan dengan wabak ataupun pandemik COVID-19 ini. Saya ingin sebenarnya bertanyakan soalan-soalan yang lebih santai kepada Tan Sri, dan mungkin setiap kali tibanya Hari Raya Aidilfitri ini, mungkin Tan Sri boleh kongsikan dengan Isabel pula apakah makanan ataupun apakah hidangan kegemaran Tan Sri menjelang Hari Raya Aidilfitri ini, mungkin juada yang dicari-cari oleh Tan Sri terutamanya tibanya Lebaran ini. Saya biasanya pada pagi bulan hari raya ni ramai orang ada dia punya makanan favorite yang sendiri ya. Tetapi bagi saya makanan dia simple ya. Biasa daripada kecil dulu kan, kalau pagi raya ni kan, mak saya akan hidang ketupat pulut ataupun lemang dicicah dengan daging hitam Sarawak. I think that is the first thing I always looking forward to lah. Ya, Tan Sri memangnya meleleh ailio saya mendengar apa yang Tan Sri katakan tadi itu ya, Tan Sri memangnya. Tetapi kali ini pula Tan Sri memangnya keadaannya berbeza. Mungkin suasana Aidilfitri pada kali ini mungkin kurang meriah ataupun berbeza berbanding tahun-tahun yang lalu. Dan Tan Sri sebagai Panglima Angkatan Tentera Malaysia, bagaimana Tan Sri akan meraihkan Hari Raya Aidilfitri ini bersama keluarga? Bagaimana perayaan pada tahun ini, Tan Sri? Untuk hari raya pertama ni, plan dia saya akan bersama keluarga saya yang ada di rumah tu kan, nak jemput orang datang rumah pun sekarang ni pun kita terpaksa tengok kan sama ada high risk ataupun low risk, tapi sebaiknya elok kita berjaga-jagalah. Saya pun menjeru pada semua ni kan, jangan ambil peluang pada hari raya ni. Mungkin kita kalau terlalu seronok sangat kan, kita terlupa bahawa bahaya virus ini akan kena kepada kita, dan apabila kena pada kita, dia akan merebak kepada orang-orang yang rapat kepada kita. Oleh demikian kan, semasa beraya ni waspadalah selalu lah. Ya. Dan sememangnya berdasarkan daripada kata-kata Tan Sri tadi, sememangnya Tan Sri merupakan seorang family man dan juga seorang foodie ya, yang gemar makan. Saya juga seorang foodie sebenarnya. Dan mungkin apabila bumi Malaysia bebas ataupun reda daripada COVID-19, tempias wabak COVID-19 ini, mungkin jika Tan Sri berkelapangan dan mempunyai dan tidak keberatan, mungkin Tan Sri bolehlah masak untuk kami di Astro Awani, juga masaklah untuk warga Astro Awani di Awani, kerana kami memang ingin merasai air tangan Tan Sri juga ya. Dan sememangnya bagi saya setiap kali tibanya Aidilfitri, saya memang mengidamkan, memang tercari-cari ya hidangan lontong. Kerana saya memang gemar makanan juada ini, tetapi mungkin pada tahun ini sedikit
mencabarlah untuk saya untuk mencari hidangan tersebut. Tetapi bagaimanapun ia tetap merupakan satu cabaran yang akan saya tempuhi. Dan bercakap mengenai cabaran pula, saya pernah melihat Tan Sri turun padang membuat tinjauan, membuat pemantauan di lokasi PKPD dan sebagainya. Dan semestinya cabaran yang dihadapi oleh anggota tentera dan juga Tan Sri sendiri amat berbeza ya pada tahun ini. Dan mungkin Tan Sri ada kata-kata semangat yang ingin Tan Sri zahirkan kepada setiap anggota yang bertugas? Ya, saya menyeru kepada anggota dan juga anak-anak buah saya supaya memberi komitmen yang tinggi yang selalu dipamerkan oleh anda semua. Saya ingin menyatakan di sini dengan ucapan berbanyak-banyak terima kasih ya, kerana dengan daya usaha yang telah ditunjukkan oleh anda semua pada semasa negara kita menghadapi masalah wabak ini, kita dapat lihat kesan yang amat positif di mana negara kita adalah antara negara yang terbaik dalam menangani wabak ini. Oleh yang demikian, sekali lagi saya mengucapkan ya, jalankanlah tanggungjawab anda dengan lebih komited, berdedikasi, dan saya percaya bahawa tuan-tuan dan puan-puan ataupun para prajurit saya di luar sana kan akan sentiasa memberi yang terbaik untuk negara kita. Tan Sri, tentunya. Dan tentunya tidak sah, tidak lengkaplah segmen booth ucapan raya ini tanpa diberikan peluang kepada Panglima Angkatan Tentera Malaysia untuk memberikan ucapan selamat Hari Raya kepada rata-rata seluruh rakyat Malaysia di luar sana dan juga keluarga. Mungkin oleh itu silakan Tan Sri dengan ucapan itu. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada seluruh warga ATM dan juga masyarakat Malaysia. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kepada warga ATM dan prajurit saya yang sedang bertugas di kawasan hadapan pada Hari Raya ini, saya ingin menyeru supaya kita dapat gembelingkan tenaga kita untuk menentukan bahawa wabak COVID-19 ini rantaiannya kita dapat putuskan. Dan tahulah bahawa anda semua adalah satu daripada penyelesaian masalah ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya Pegawai Udara Muhammad Anwar bin Azizan, staf Pejabat Panglima Angkatan Tentera, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga Angkatan Tentera Malaysia, dan tidak lupa kepada kedua ibu bapa saya yang berada di Sungai Petani Kedah dan kepada kedua orang mentua saya yang berada di Kepala Batas Alustar Kedah. Dengan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. I'm Captain Aaron Steve here. I would like to convey my heartiest Eid Mubarak wishes to my brothers in arms, sisters in arms, irrespective of services, my friends and everyone out there. I also would like to take this opportunity to say my thanks to all of you for your kind cooperation being rendered to us in the course of combating this pandemic. Once again, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin, stay safe, stay at home, kita jaga kita, and thank you. Saya, Kapten Hasli Hassan, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua muslimin dan muslimat, terutamanya kepada pasukan keselamatan dan petugas barisan hadapan COVID-19
Semoga kalian kekal sihat dan kekal tabah dalam melaksanakan amanah di Lebaran ini. Stay safe, stay healthy and thank you for your service. Saya Pegawai Warden 1 Hayazi bin Abdul Aziz, Sarjan Major Jerman Angkatan Tentera Malaysia, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada keluarga saya dan juga kepada ibu bapa saya yang berada di kampung, dan juga tidak lupa kepada seluruh warga Angkatan Tentera Malaysia yang bertugas di Barisan Hadapan dan juga kepada warga Angkatan Tentera Malaysia yang bertugas di perbatasan tanah air. Semoga bertugas dalam keadaan terbaik dan cemerlang. Stay at home, stay safe. Kita jaga kita mesti menang. Assalamualaikum. Saya Bintara Kanan PNK Azwa ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada suami dan anak tercinta. Tak lupa juga kepada kedua ibu bapa saya yang berada di Tanah Merah, Kelantan, kedua ibu bapa mertua saya yang berada di Manjung, Perak, dengan ucapan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Stay safe, stay at home, kita jaga kita, sama-sama memerangi wabak COVID-19, kita pasti menang. Assalamualaikum, saya Staf Sarjan Rohaya binti Rahim dari Markas Angkatan Tentera Malaysia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada suami dan anak-anak yang tersayang, kepada ibu dan bapa saya di Pulau Pinang, kepada ibu mertua saya di Kuala Kangsar, kepada semua sanak saudara, sahabat handai dan semua umat Islam di seluruh Malaysia. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kita jaga kita, stay at home. Kita mesti menang. Ya, terima kasih Tan Sri dan juga warga ATM yang lain kerana bersama dengan segmen booth ucapan raya sempena Lebaran Awani ini, dan saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua penonton Astro Awani. Maaf zahir dan batin. Indahkan senyuman, eratkan jalinan. Salam sejahtera dan selamat Hari Raya kepada semua penonton Astro Awani. Anda masih menyaksikan Lebaran Awani kini bersama saya Cynthia Eng dan rakan tugas Zulfitri Yusof. Dan saya Zulfitri Yusof. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Malam ni malam raya, sudah pasti ini malam raya yang cukup berbeza kerana PKPB kita masih lagi menentang COVID-19, tetapi saya rasa ini juga membawa pengertian besar kepada kita semua pada tahun ini untuk menyambut Hari Raya. Tapi saya tetap bersyukurlah bila menyambut Hari Raya di Astro Awani ni. Pengertian yang berbeza untuk kami di Awani ialah kita masih lagi merayakan bersama dan kekeluargaan bersama kami di Astro Awani itu bertambah erat. Cynthia contohnya, kalau contohnya tahun ni dia yang lebih dahulu beli kuih raya dan juga baju raya, beli kuih raya, dan saya sebenarnya amat excited lah setiap tahun kerana setiap tahun saya memang bekerja time raya kerana saya tidak menyambut saya menyambut Tahun Baru Cina, tetapi saya rasa seperti yang Zul katakan tadi memang berbeza tahun ini. Mungkin kita tidak boleh bersalam-salaman, tidak boleh mengunjung, tetapi semangat raya itu masih ada lagi. Jarak itu menyatukan kita. Wah. Tapi Sinta, yang pastinya Hari Raya Aidilfitri ini kita jangan lupakan kerana seringkali pada malam raya tahun kalau seperti lazimnya kita akan menyebut mengenai mereka yang berada di perbatasan, mereka yang berada di barisan hadapan. Dan tahun ini apabila kita menentang dan juga memerangi COVID-19, mereka yang berada di barisan hadapan ini adalah mereka yang perlu kita sentiasa mengucapkan ribuan terima kasih dan menghargai sumbangan dan juga pengorbanan yang telah mereka lakukan. Kami di Lebaran Awani mengucapkan ribuan terima kasih. Tidak cukup rasanya ucapan terima kasih kami kepada petugas-petugas barisan harapan yang berada di hospital, petugas-petugas kesihatan, keselamatan yang mengadakan sekatan jalan raya, dan mereka setiap satu individu daripada rider e-hailing sampailah pada anda juga yang berada di rumah untuk memutuskan rantaian COVID-19. Dan Zul, untuk malam ini kita nak memaparkan satu pihak frontliner yang amat penting sekali dalam usaha mereka menangani wabak
wabak COVID-19. Mereka ialah Polis Diraja Malaysia. Abang polis. Dan mungkin Azul ingat ketika bulan Ramadan, awal bulan Ramadan, ada satu video yang viral memaparkan pancaragam Polis Diraja Malaysia. Kerana video itu kita bila PKPB ni kita rasa macam abang polis ni kita takut bila jumpa dekat Sakatan Jalan Raya, serius. Tapi mereka menghasilkan satu video yang cukup hebat sekali, Cynthia, kan? Ya, kita saksikan video ni dahulu. Ramadan datang, hati gembira, tunaikanlah dengan takwa, bulan yang mulia untuk semua, mencari keredaannya. Duduk rumah saja. Tarawih dan tadarus, buatlah di rumah saja, banyakkanlah amalan. Saya cukup terhibur bila tengok ada seorang yang pegawai tu memain apa? Marakas. Dan video itu sangat, kalau saya tengok, dan saya rasa menarik kerana biasa seperti yang kita katakan, mereka ni mungkin ketika bertugas rasa serius, tapi mereka juga pandai menghiburkan dan sangat berbakat menghiburkan jadi masyarakat. Untuk itu di malam-malam raya ni moleklah kalau kiranya kita berlintas langsung bersama mereka. Sebahagian kecil daripada mereka yang muncul dalam video kita sebentar tadi, kita ingin bersama dengan warga kerja di Pusat Muzik PDRM yang kini sudah berlintas langsung bersama dengan kita. Kita bersama dengan ASP Mesmoro Edward, merupakan pengarah muzik Pusat PDRM. Selamat malam, selamat Hari Raya Tuan. Apa khabar Tuan dan juga anak-anak buah? Selamat malam, terima kasih Zul, Cynthia. Kita orang baik ya. Okey, malam raya seperti ini mungkin dapat diceritakan. Terlebih dahulu sebelum cerita pasal raya, kita nak cerita pasal video tersebut yang viral, yang begitu mendapat perhatian ramai di YouTube PDRM. Jadi kalau dapat diceritakan berapa besar sebenarnya tim pancaragam PDRM ini dan juga bagaimana sebenarnya dalam menjadi pertahanan ataupun berada di barisan hadapan, tapi masih lagi ada masa untuk diluangkan untuk menghasilkan video klip dan juga berbakat besar. Itu buka mata kami sebenarnya. Okey, terima kasih Zul, Cynthia. Sebenarnya lagu Ramadan Datang adalah idea yang dicetuskan oleh yang dihormati Datuk Fazil Ahmad. Beliau juga merupakan pencipta lirik dan dia mengubah lirik tersebut bertepatan sempena PKP. Beliau mencetuskan idea untuk kami Pancaragam Pusat ini menghasilkan sebuah video. Selain kami Pancaragam menjalankan tugas Ops COVID, misalnya SJR dan juga tugas-tugas COVID yang lain. Kami juga merupakan seorang pemuzik PDRM yang bercawangan di Pancaragam PDRM. So, video tersebut adalah untuk menyampaikan mesej kepada orang ramai agar kita mematuhi PKP sempena bulan Ramadan yang lepas. Okey, Tuan Mesmero, sebenarnya kita tahu tim kat belakang Tuan ni adalah sebahagian kecil sahaja pancaragam Polis Diraja Malaysia, tapi kita ingin kenali setiap mereka di sana. Mungkin Tuan boleh perkenalkan mereka. Okey. Sebelah kiri saya, Kopla Ridwan, dia seorang gitaris. Gitaris kedua saya, Lance Corporal Shazwan. Basis saya, SM Omar. Drama Mirzan dan juga penyanyi kita Kopral Nazri. Okey, Tuan, kita nak sebenarnya tahu ya, untuk polis contohnya ketika raya tentunya ramai yang masih perlu bertugas dan mungkin di tempoh PKP ini lebih banyak kerja yang perlu dilakukan. Mungkin boleh kongsikan sedikit bagaimana
contohnya arrangement, contohnya cuti tu di sana cuti dapat. macam mana. Sebab kalau kita di media ni, kita bergilir-gilir. Contohnya kalau Zul dah cuti tahun ini, tahun depan raya mestilah kerja. So, Tapi tahun ni ramai nak bercuti, nak bekerja. ya, tahun ni ramai yang bekerja sebab tak boleh balik kampung. Jadi untuk anggota polis bagaimana? Okey, untuk kami di Pancaragam Pusat, untuk tugasan semasa raya ni, kita sebenarnya bertugas mengikut jadual bantuan-bantuan Ops COVID, yang mana kita telah membantu kontingen-kontingen luar untuk menjalankan Ops seperti Sekatan Jalan Raya. So kita ikut apa jadual yang telah ditetapkan. Tuan kata tadi dalam tugasan yang bertambah, terutamanya dalam tempoh PKP, pastinya susah nak cari masa untuk bersama-sama nak buat training segalanya. Mungkin boleh ceritakan sikit proses tersebut, bagaimana mencari inspirasi, dan kerana difahamkan Pusat Pancaragam Polis Diraja Malaysia juga ada satu lagu baru yang akan dikongsikan kepada rakyat Malaysia sempena Hari Raya Aidilfitri, kan? Ya, betul. Yang berjudul Syawal yang Biru. Yang mana lagu ini adalah dicetuskan oleh yang dihormati Senior Assistant Commissioner Polis Datuk Fazil Ahmad. Lagu ini dicipta bersama oleh yang dihormati Datuk dan juga komposer Harry Khalifa. Lagu ini menceritakan tentang pengalaman frontliner kita, terutama khususnya kepada PDRM dan juga ATM dalam menjalankan penugasan sempena Syawal yang akan tiba. So kita memerlukan latihan yang banyak untuk menghasilkan video ini. So apa yang kita boleh buat adalah kita akan kumpulkan semua orang, tetapi tidaklah begitu kerap sekali. Ya, itulah cabaran dia. Kita tak boleh nak bersama untuk membuat latihan untuk yang terlalu kerap, dan kita hanya boleh bersama-sama hanya seketika sahaja. Sebab semua orang yang ada di sini ada tanggungjawab masing-masing sempena Ops COVID ni. Tapi Tuan Mes Moro, alang-alang kumpulan Pancaragam tu dah lengkap dekat belakang tu, walaupun video muzik tak keluar lagi, tapi bagilah kami dengar malam ini lagu terbaru yang dikatakan Syawal yang Biru itu. Kalau dapat kita dengarkan sikit malam ni, boleh ke Tuan? Boleh Zul, boleh. Okey, teruskan saja. Redokanlah atas ketentuannya.
yang mulia, yang lalu biarlah di situ, salah dilalu, harapan yang satu, rindu yang bertamu di Syawal yang biru. Untuk aku, untuk kamu, kita satu, Syawal yang biru. Itu dia. Terima kasih pancaragam PDRM Syawal yang Biru. Yang saya difahamkan itu lagu yang ditujukan khas untuk kita mengingati bahawa ini hari raya yang cukup berbeza dan juga memperingati pengorbanan oleh petugas-petugas barisan hadapan. Tuan Mesmoro, kalau dapat diceritakan ataupun dapat dikongsikan bersama dengan ahli-ahli pancaragam yang lain tu, ini malam raya mungkin ada ucapan daripada korporat-korporat yang belakang sana tu, gitaris yang begitu power main gitar tadi tu. Mungkin kita dapat dengarkan ucapan setiap seorang daripada ahli pancaragam kita di sempena Hari Raya Aidilfitri di malam raya ini. Untuk saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua rakyat Malaysia di mana yang tak dapat balik raya tu, apa-apa pun stay dekat rumah, jangan keluar ke mana-mana. Kalau boleh kita terapkan apa yang kerajaan suruh. Sentiasa mengekalkan jarak 1 meter dan sentiasa menggunakan hand sanitizer. Itu sahaja. Assalamualaikum. Saya Azim Muhammad. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada seluruh rakyat Malaysia dan kepada seluruh anggota PDRM yang mana akan bertugas pada 1 Syawal. Jadi kami sedia berkhidmat untuk negara. Yang ucapan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Ampun maaf diminta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Kopral Ridwan daripada cawangan Pancaragam. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua rakyat Malaysia, terutamanya keluarga-keluarga di Sabah. Saya tak dapat balik kampung. Dan jagalah jarak kita, sentiasa menggunakan hand sanitizer. Assalamualaikum. Saya Lance Corporal Syazwan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin kepada seluruh rakyat Malaysia dan khususnya kepada pasukan polis Diraja Malaysia. Stay safe, stay at home. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Lance Corporal Mizan ingin mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Stay at home. Hashtag jaga kita. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Mesmoro, Tuan-Tuan Korporal SM Omar, Ridwan, Syazwan, Nazri dan juga Mizan. Selamat Hari Raya sekali lagi dan juga selamat bertugas. Selamat bertugas dan terima kasih daripada kami kerana sentiasa menjadi barisan hadapan kami, dan juga saya rasa satu peringatan juga kepada kita seluruh rakyat Malaysia bahawa mereka inilah yang menjaga barisan hadapan, mereka jugalah yang kita perlu kenang tugas dan juga tanggungjawab mereka. Jadi untuk Hari Raya ini kita perlu memudahkan juga tugasan mereka. Mereka juga katakan tadi, jaga kita, make sure ataupun pastikan kita menjaga jarak kita. Walaupun Hari Raya ini jarak memisahkan kita, tetapi itu tidak menidakkan bahawa itu akan memutuskan silaturahim kita. Apabila kita cakap macam tu, Cynthia, terima kasih kepada pancaragam PDRM. Apabila kita cerita pasal jarak, kita pun dah lama dah terpisah dengan rakan-rakan kita. Macam saya dah lama tak jumpa dengan Syafizan Johari, dengan Ibrahim Sani. 70 hari kita tak jumpa dengan diorang sebenarnya. Dan Hari Raya ini juga memisahkan kami kerana kami terpaksa bertugas di 2 studio dan juga pejabat yang berbeza. Satu lokasi di Bukit Kawangan di Kuala Lumpur dan juga satu lagi lokasi di World Trade Center. Tapi malam raya ni kita berhubunglah dengan mereka selepas ini. Kita akan bersama dengan mereka. Sekian saja daripada saya, Zulfitri Yusof dan juga Cynthia Eng. Kita akan bersama dengan Syafizan Johari dan Ibrahim Sani. Selamat Raya. Wah, terima kasih Zul dan Cynthia di Bukit Kawangan. Lama tak jumpa, tapi orang kata setidak-tidaknya kita dapat jumpa ni, dapatlah orang kata at least lah. Cantik baju Cynthia tu. Kenal lagi lah kita. Zul rupanya macam gini rupanya sebab lama tak jumpa kan. So memangnya. Jadi banyak lagi kita nak ungkaikan pada raya ni. Tadi Zul dan juga Cynthia cerita mengenai frontliners. Frontliners yang kemudiannya menjadi musician atau pemuzik. Betul. Yang menggunakan masa yang ada, apa sahaja yang terluang kerana mereka ni frontliners. Memang masa mereka sangat suntuk tetapi masih lagi menggunakan apa sahaja masa yang terluang
peluang yang ada ni untuk menghiburkan orang ramai, untuk menyampaikan mesej melalui hiburan. Dan perkara sama yang selama ini dilakukan oleh begitu ramai artis-artis, penyanyi dan juga musician, pemuzik di dalam Malaysia ini untuk menyampaikan mesej positif. Dalam hal ini, dalam konteks ini, kita ada salah satu kempen, antaranya ialah kempen Kita Support Kita. Dan Kita Support Kita tu adalah untuk memberikan penekanan tentang mereka yang dalam kumpulan sokongan, bukan sahaja frontliner tetapi boleh katakan backbencher juga ataupun support group. Dan di sini kita ada Faizal Tahir. Faizal Tahir lah orang kata the face ataupun muka untuk kempen #Kita Support Kita. Dan beliau kini berada di talian menerusi Skype. Assalamualaikum Faizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah kami semua sihat. Soalan pertama dalam kempen Kita Support Kita, saya sebut Kita Support Kita pun macam nyanyi. Dia diterbitkan ataupun mula diterbitkan di YouTube pada sekitar pertengahan bulan April, dan sekarang ini sudah pun angka viewership sudah pun lebih 500,000, dan kempen ini juga bertujuan untuk mengumpul dana. Apa yang saya dapat faham, segala bentuk perolehan yang diperoleh menerusi kempen dan juga lagu ini akan disalurkan kepada Yayasan Kebajikan Negara. Mungkin Faizal boleh ceritakan sikit ideanya datang dari mana, lagunya siapa yang buat, dan juga paling penting video klip tu. Video klip tu menampilkan begitu ramai orang dan semuanya hanya duduk di rumah, tapi boleh jadi satu video klip yang cukup menarik, yang cukup orang kata terkesan. Sangat menarik, sangat dahsyat. Ceritakan sikit Faizal, macam mana kesemua ni terjadi? Okey, alhamdulillah saya antara yang terpilih untuk terlibat dengan projek ini. Sebenarnya ada sebuah projek daripada Maxis, kalau saya boleh sebut di sini boleh kan sebut kan? Boleh. Okey, ini projek dengan Maxis. Saya tunggu juga orang tegur saya punya image baru PKP ni. Saya blinder saya. Handlebar kan, bukan ada orang tegur pun lama saya simpan. Handlebar mustache. Saja saya simpan, anak-anak saya pun tanya kenapa. Saya cakap ini PKP punya ni. Okay, anyway, going back to the question. Okay, so this is a project dengan Maxis. Saya terpilih untuk bekerjasama dengan ZRV. Alhamdulillah, a very, very big name. Saya rasa nama yang sangat besar. Kita tahu kan, ZRV, anak kelahiran Malaysia dari Sarawak. So, saya terlibat dengan pembikinan lagu ini. Kita buat ini merupakan saya rasa satu lagu yang pertama saya buat dalam tempoh PKP ni. So, dia punya songwriting session tu, brainstorming semua adalah melalui Skype. Yeah, so it was a very good experience dapat bekerja dengan ZRV. Dan saya rasa yang paling penting adalah apa yang cuba nak disampaikan oleh Maxis ni adalah satu mesej yang sangat bagus, di mana kita selalu mendengar yang di dalam tempoh waktu PKP ni selalu dengar kita jaga kita kan. So they decided untuk guna kita support kita. Kita support kita. So basically it's bahasa orang muda lah, support kan, SAPOT. Kita support kita. Evolution of language kan. Of our vocabulary. So I think itu mesej yang paling utama yang kita nak sampaikan melalui kempen ini, di mana sebenarnya dengan menggunakan art ataupun orang kata from the creative industry juga boleh memberi sumbangan, di mana kalau kita mendengar lagu itu, lagi banyak kita dengar, lagi banyak kita stream, lagi banyak yang akan disalurkan ke Yayasan Kebajikan Negara yang akan diberikan kepada mereka yang sangat memerlukan di waktu yang sangat susah ini. So itu yang paling penting sebenarnya lah pasal lagu ni. Faizal, bercerita sikit mengenai proses pembikinan lagu dan juga pembikinan video klip ini. Kalau kita dapat lihat, semuanya dibuat secara homemade, dibuat dari rumah saja. Entah tu pun studio dia. Memang dekat sini saya buat ni. Kena cakap lah. Music video semua, saya recording gitar semua kat sini. Okay, so saya rasa tempoh PKP ni memberi kita satu dimensi baru lah. You know, saya suka lah sebenarnya, sebab kita nampak bila tempoh PKP ni ramai orang lebih kreatif, lebih banyak mencari idea-idea baru, cara baru untuk orang kata get around things kan. So one of the things yang kita perasan is kalau tak pasal PKP ni, kita semua tak akan sedar tentang kegunaan ataupun kedahsyatan teknologi, di mana sebenarnya kita boleh bekerja saja, boleh je bekerja menggunakan teknologi. There's Skype, there's Zoom, there's so many apps now yang kita boleh guna untuk video call dan buat kerja. So for me, proses pembikinan lagu ni saya buat dengan ZRV pun melalui Skype,
2 hari dah settle, Alhamdulillah. 2 hari? Ya, 2 hari. Daripada buat kompos melodi sampai ke lirik 2 hari? 2 session untuk dapat lagu yang dirakamkan selepas itu. Dia pro, brother. Dia pro. Okey. Sebenarnya bila dia bukan macam kami. Dia dah terror. Tak, bukan. Bukan pro. Sebenarnya secara logically ni, bila kita put under pressure, kadang-kadang idea yang tak kita expect keluar, betul tak? Kan? Betul. Kita tak banyak masa sebenarnya masa tu. I think Maxis bagi masa kat kita orang around 1 minggu untuk siapkan. So when you feel the pressure, you know, like an orange when you pressure dia lagi kuat, you get the good juice apa semua kan, basically. So it was good pressure. So disebabkan itu, lepas tu ada pula teknologi. Alhamdulillah ada teknologi boleh guna. Kalau tidak memang pisang jugalah kat rumah kan, tak tahu buat macam mana kan. Selalu industri muzik ni kita kena berjumpa untuk buat lagu bersama pun semua kan. And then music videonya pun was very smartly thought about by Maxis and the agency, di mana kita get all the singers to be involved from home. So basically menyampaikan message, hey, duduk kat rumah pun actually boleh buat, you know, boleh duduk rumah and still work and do things and contribute to negara. I think this also, benda ni juga memberi satu pandangan baru ataupun satu tanggungjawab baru, bukanlah baru tapi memberi satu kesedaran baru bahawa public figures ataupun selebritis ni sebenarnya ada peranan yang besar bila jadi krisis-krisis tertentu. You know, di mana orang tidak dapat menyuarakan apa yang mereka rasakan. So, kita lah wakil mereka. So, kena faham apa yang diorang rasa. Dan sebagai wakil mereka, golongan yang tak bersuara, kita ni ada suara untuk memberikan pendapat. Antara benda yang yang menarik adalah tentang saluran yang Faizal gunakan. Seperti contoh di TikTok. Dan seperti mana kita tahu, budak-budak yang muda, belia, biasa dengan TikTok. Kami ni di generasi baby boomers ni mungkin tak sangatlah. Tak sangatlah. Apakah peranan Faizal menggunakan saluran TikTok untuk menyampaikan mesej kepada golongan belia negara kita ni? Okey, faham. Mungkin ramai orang agak terkejut pembabitian Faizal Tahir agak awal dalam TikTok ni. Tapi saya harus memberi kredit pada team management saya sebenarnya, sebab mereka yang convince saya untuk involve dengan TikTok ni. Saya terus terang, saya mula-mula tu pun agak macam, you know, I'm almost there dah. Maybe junior boomer lah. If you are baby boomers, that's what you say. I know. You know, so I am almost there boomer. That's it, kan? Cut off line, borderline. So it's good to have a very good management team who can give you very good advice. You know, to evolve as a public figure apa semua. It's good to have a good management team. So I have to give credit to them. So pada saya, benda tu sangat penting sebab macam saya cakap tadi, kita kena evolve and kita kena ambil peluang. We have to grasp opportunity bila we have to keep up with technology. Technology tak akan keep up dengan kita tau. Kita yang kena keep up dengan technology, you know. So if you want to be ahead, you want to be in front, you want to have an advantage, kena start awal lah. So sekarang ni baru kita nampak ramai orang dah start, getting involved dengan TikTok apa semua. And I think every time ada benda macam ni keluar, we just use it for a good purpose, for a good cause. You know, and I like TikTok. Saya suka sebab TikTok ni is more about creativity. It's showing, you know, creative people apa semua. Faizal, and yeah. Dan sekarang ni Faizal Tahir sudah pun aktif di media-media sosial, di TikTok dan juga di YouTube ya. Ada beberapa, mungkin dalam minggu sudah Faizal tunjukkan cara memasak. Jadi jadi apa yang kita boleh katakan, ini new normal untuk insan yang bernama Faizal Tahir. Okey, dan pada masa sama juga kita tahu bahawa Faizal Tahir ini juga seorang aktivis kemanusiaan. Bagaimana untuk dengan adanya Faizal Tahir menggunakan platform new normal ini ataupun dalam keadaan kondisi yang new normal ini dapat untuk meneruskan aktiviti kemanusiaan ini, aktivisme kemanusiaan ini. Bagaimana ia boleh digembeling bersama? Faham. Wow, lama saya terdengar perkataan tu, digembeling. Saya banyak cakap bahasa Inggeris sangat ke tadi? Boleh je, kami bilingual, tak apa. Okey. Takut nanti banyak kena potong pula. Okey.
sebelum saya jawab soalan tu, kita ni malam raya kan, kenapa diorang tak hidang kuih ke air? Ada ni kuih. Masih dalam hamper. Belum buka lagi plastik. Kami belum terima arahan daripada pihak pusat untuk buka plastik ni. Dan memang soalan pertama maksud saya sampai, set dia benda ni set ke ataupun memang betul kami boleh makan? Ini sebenarnya bukan kita beli tau. Okey. Ini ada orang sedekah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, itulah cakap pasal sedekah. Ya. Terkait dengan soalan kita tadi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum sikit Silakan. Malam raya lah katakan. Okey. So, bercakap pasal sedekah tadi. And then macam mana dalam keadaan macam ni pun saya masih boleh aktif ataupun mencari peluang untuk membuat kerja-kerja amal. Okey, pada saya macam saya cakap tadi lah. Sekarang ni kalau kita nak bagi alasan dan kita akan ketinggalan lah kan. Betul tak? So, pada saya tiada alasan. Walaupun dalam keadaan kita macam ni, ada macam-macam medium lagi yang kita boleh guna untuk tolong membuat amalan kebajikan ni. Kita tak boleh ingat bila orang bercakap pasal amalan kebajikan ni, kita kena fikir macam, kita kena turun padang, pergi negara-negara bergolak, memberi bantuan kepada mangsa peperangan atau pergi menolong orang gelandangan. Itu sebenarnya dalam zaman teknologi sekarang ni, dulu pun teknologi kan, zaman 2020 ni lah. Sebenarnya bila kita like dan share satu post yang mewar-warkan atau mempromosikan benda begini pun, itu dah kira amal kebajikan kan, betul tak kan? Okey, macam saya, walaupun saya tak boleh turun padang, saya punya Iron Face Man untuk membantu saya, di mana kita memberi bantuan kepada, alhamdulillah baru-baru ini kita dapat memberi bantuan kepada beberapa buah keluarga, lebih kurang 100 keluarga macam tu. Bantuan untuk duit dapur lah orang kata kan. And then saya tak perlu turun padang pun, sebab kita tahu ada orang yang boleh buat kerja tu, macam menyampaikan makanan ke apa ke dekat orang-orang ni. So kita bagi kerja dekat orang-orang yang delivery ni. Sebab orang-orang yang buat kerja delivery ni, kita sedar kepentingan mereka sebab tu PKP ni, betul tak? Betul. Dan ini adalah we are giving them work. Kita pun bagi diorang kerja, diorang pun mencari rezeki. So it's very easy sebenarnya nak buat kerja amal kebajikan ni, tak susah. Jadi dia macam pay it forward in a way. Sebab kita buat, diorang buat, kita buat, diorang buat, dia macam jadi trickle down effect. Exactly. Kita share. Kebaikan ni kena share. Terima kasih banyak Faizal kerana bersama kami dalam malam raya ni. Terima kasih banyak. Jadi rasa bangga sebab kita dah tengok Faizal Tahir berpuluh tahun first time kita sembangkan dia malam ni, Lebaran awal ni. Dan sebelum kita nak ending, sebelum kita nak habiskan Lebaran awal ni untuk malam ini, kita nak minta chorus kita support kita daripada Faizal Tahir. Okey, saya pun tak ingat macam mana. Dia macam gocah sikit. Chorus dia. Lalui bersama, jaga bersama, menjaga semua. Lepas tu? Ini lagu saya kok ini. Okey, kan betul tak? Kita support kita. Okey, ya. Saudara Faizal Tahir yang bersiaran secara langsung melalui Skype untuk orang kata tadi Faizal dah kongsikan yang mengenai macam mana untuk kita terus support golongan-golongan yang orang kata mungkin terancam ataupun terdedah dengan sebarang ketidakpastian akibat COVID-19, boleh terus sahaja ke laman sosial Faizal Tahir. Okey. Ya, tapi kena ingat kita teruskan usaha untuk pay it forward, untuk memberikan sedekah dan tenaga kita melalui teknologi, melalui all the apps yang kita ada sekarang ni. Bukan sahaja turun ke padang physically, kita pun tak boleh menjarakkan sosial dan sebagainya. Jadi kalau kita nak tolong orang dan sedekah, silakan usaha kita untuk memberikan sedekah dan menolong orang yang memerlukannya. Bukan sahaja kita kena turun padang physically, tapi melalui apps pun boleh sekarang. Itu sahaja untuk malam ini. Kita akan bersambung dalam Lebaran awal ni malam esok hari pada waktu yang sama juga. Saya Syafzan Johari, saya Ibrahim Zani. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat Raya.